Pada 8 Mei 2019, awal Ramadan, seorang ketua jururawat wanita yang bertugas di sebuah hospital di Serdang, Selangor didapati tidak hadir bertugas seperti biasa. Hari demi hari berlalu dan jururawat tersebut masih tidak hadir bertugas ke hospital, sehingga rakan sejawat dan penyelia jururawat tersebut berasa hairan di atas ketidakhadirannya, kerana tiada pemakluman dibuat oleh jururawat tersebut kepada penyelia jika ia tidak dapat hadir bertugas. Penyelia serta rakan sejawat wanita tersebut berasa runsing di atas ketidakhadiran wanita tersebut ke hospital. Menurut sumber, sehari selepas ketua jururawat tersebut gagal untuk hadir bertugas, rakan sejawatnya telah pergi mencari wanita tersebut di kuartus kediaman yang disediakan oleh pihak hospital. Sebelum ini difahamkan, jururawat tersebut duduk berseorang di salah satu bilik di kuartus itu. Setibanya di kuartus tersebut, rakan sejawat wanita itu gagal menemui jururawat tersebut. Panggilan telefon juga telah dibuat oleh rakan sejawat kepada wanita tersebut namun memasuki mel suara. Pihak hospital mula kecoh dengan berita kehilangan wanita tersebut dan rakan sejawat serta penyelia jururawat tersebut mula runsing. Adik kepada jururawat tersebut berjaya dihubungi melalui aplikasi Facebook dan lantaran itu, difahamkan selepas mendapat maklumat tersebut, adik kepada jururawat tersebut telah menghubungi abang iparnya itu suami kepada kakaknya untuk bertanya keberadaan kakaknya itu. Menurut sumber, jururawat tersebut tinggal berjauhan dari suami dan anak-anaknya. Suami wanita tersebut berada di Negeri Sembilan bersama 3 anak mereka manakala jururawat tersebut tinggal di Selangor kerana tugas. Berbalik kepada cerita tadi, adiknya telah menghubungi abang ipar dan bertanya berkenaan kakaknya, namun abang iparnya memberitahu bahawa dia juga gagal menghubungi wanita tersebut. Abang iparnya juga memberitahu tidak mungkin isterinya itu akan pulang awal kerana perlu bertugas sebelum Hari Raya Aidilfitri. Ini kerana suami tersebut mengetahui bahawa isterinya ada memohon cuti dari penyelianya untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri. Oleh kerana runsing di atas kehilangan kakaknya itu, adiknya terus pergi ke kuartus yang diduduki wanita tersebut dan pergi ke bilik. Adiknya dapati bilik kakaknya itu berkunci. Oleh kerana terdesak, adiknya telah mengumpil kunci pintu bilik kakaknya itu dan berjaya masuk. Setelah berjaya masuk, adiknya itu terkejut dan bingung kerana bilik kakaknya itu dalam keadaan berselerak dan seperti tidak diduduki. Adiknya telah menggeledah bilik tersebut dan menjumpai beberapa dokumen yang mencurigakan, iaitu 1 kad pengenalan dan 2 kad kesihatan milik individu tidak dikenali. Laporan polis telah dibuat setelah penggeledahan dibuat dan dokumen yang dijumpai di bilik kakaknya itu telah diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Oleh kerana jururawat tersebut masih tidak dijumpai dan tiada khabar berita dari wanita tersebut, pihak keluarga serta polis telah memohon bantuan orang ramai untuk mengesan jururawat tersebut. Satu posting berkenaan kehilangan mangsa telah dibuat oleh ahli keluarga melalui laman sosial Facebook. Dalam pada itu, cerita yang berasingan namun berkait dengan kes ini, sehari sebelum kehilangan wanita malang tersebut, seorang pemilik sebuah kondominium di Cyberjaya telah dihubungi oleh penyewa unit tersebut. Dimaklumkan, penyewa tersebut menghubungi pemilik unit itu kerana mengadu bahawa peti sejuk di unit tersebut telah rosak. Seminggu kemudiannya itu pada 15 Mei 2019, pemilik unit kondominium tersebut telah pergi ke unit itu bersama 2 juruteknik untuk membuat pembaikian ke atas peti sejuk itu. Sebelum itu, pemilik unit tersebut telah membuat panggilan kepada penyewa tersebut namun gagal dihubungi. Namun begitu, pemilik unit kondo tersebut tetap datang ke rumah untuk mencari penyewa itu. Semasa kehadiran mereka di unit kondominium tersebut, mereka dapati grill pintu dan pintu masih dalam keadaan baik.
Pemilik unit tersebut telah memanggil penghuni unit tersebut beberapa minit namun tiada jawapan. Pemilik unit telah meminta pihak penyelenggara kondominium serta pihak keselamatan untuk membuka pintu unit tersebut. Mereka kemudian berjaya membuka pintu unit tersebut. Ketika pemilik unit itu melangkah masuk ke dalam bersama dua orang juruteknik itu, mereka telah terhidu satu bau yang agak pelik. Pemilik juga mendapati unit tersebut dalam keadaan berselerak. Pemilik tersebut tiba-tiba terkejut kerana telah melihat kepada satu kesan yang dipercayai darah di lantai ruang tamu unit tersebut. Pemilik unit itu juga kemudian terlihat ke salah satu bilik yang pintunya ditutup. Apa yang menarik perhatian pemilik tersebut adalah terdapat satu kain di lantai hadapan pintu itu dan juga mereka terlihat satu kesan disaiki darah mengalir dari bawah pintu bilik itu. Oleh kerana tidak sedap hati, mereka kemudian keluar dari unit tersebut dan pemilik kondominium itu telah pergi membuat laporan polis terhadap apa yang dilihatnya sebentar tadi. Setelah mendapat laporan, pegawai penyiasat bersama anggota polis dari IPD Sepang telah bergegas ke tempat kejadian. Setibanya di tempat kejadian, pihak polis telah membuka bilik tersebut dan apa yang memeranjatkan adalah mereka terjumpa satu mayat wanita yang telah agak reput terbaring di dalam bilik tersebut. Keadaan mayat tersebut sewaktu ditemui tidak berpakaian lengkap dan berlumuran darah. Pihak polis yang menemui mayat tersebut percaya mayat wanita tersebut telah meninggal dunia sejak seminggu yang lalu berdasarkan keadaan mayat yang mula mereput. Semasa pemeriksaan dibuat ke atas mayat di bilik tersebut, pihak polis menjumpai kesan kelar di bahagian kepala, leher dan dada mayat tersebut. Pihak polis kemudian telah menghubungi unit forensik PDRM untuk tindakan siasatan seperti mengumpul barang kes, membuat tandaan, lakaran gambar rajah serta merakam gambar apa-apa bukti kes yang terdapat di dalam unit tersebut. Selesai pemeriksaan oleh unit forensik PDRM, mayat kemudian dibawa ke hospital untuk dibedah siasat bertujuan mengenal pasti punca kematian. Semasa proses pemeriksaan ini, mayat tersebut juga telah dikenal pasti sebagai jururawat yang dilaporkan hilang itu. Apa yang lebih menyayat hati, mayat tersebut dihantar ke hospital yang sama tempat dia bertugas untuk tindakan bedah siasat. Pada waktu tersebut, hospital mula kecoh dengan berita mengejutkan ini. Pihak polis telah menjalankan siasatan awal dan hasilnya dua suspek telah ditahan hasil kepada siasatan terhadap rakaman CCTV di sekitar kondominium yang disewa mangsa. Kedua suspek itu adalah merupakan seorang lelaki warga Pakistan dan seorang wanita warga Nigeria. Kedua suspek tersebut telah tahan dan soal siasat telah dijalankan. Hasil soal siasat polis terhadap dua orang suspek tersebut telah membawa kepada suspek utama iaitu seorang individu lelaki warga negara Nigeria bernama Olawunle Oluwajuwon Gilbert yang berumur 36 tahun. Pihak polis dari Jabatan Siasatan Jenayah IPK Selangor terus memburu suspek utama tersebut dan hasil kecekapan telah berjaya mengesan suspek tersebut pada hari yang sama sekitar jam pukul 3 petang di Ceras Central, Kuala Lumpur. Suspek kemudian dihadap ke Mahkamah Magistrat Sepang dan permohonan reman diluluskan selama tempoh 7 hari ke atas suspek. Semasa di dalam siasatan, motif pembunuhan masih disiasat kerana pihak polis telah menolak kemungkinan rompekan merupakan motif utama kerana barang berharga milik mangsa tidak hilang selain tiada kesan pecah masuk ke dalam unit kondominium sewaktu pemilik datang ke sana. Sementara itu, laporan bedah siasat terhadap mangsa dikeluarkan sehari selepas bedah siasat dijalankan dan pihak pakar patologi telah mengesahkan mangsa mengalami 17 kesan kecederaan dan 2 dari kesan tersebut adalah kecederaan yang membawa maut. Punca kematian mangsa pula adalah akibat luka hirisan di bahagian leher di mana satu objek tajam telah memotong tulang di bahagian leher tersebut.
Kesan hirisan dan kecederaan tersebut telah memutuskan urat di leher mangsa sehingga darah tidak dapat mengalir ke bahagian jantung dan otak. Namun begitu, laporan bedah siasat mengesahkan tiada bukti mangsa dirogol. Setelah suspek utama ditahan reman, dan setelah pegawai penyiasat berjaya mengumpul bukti-bukti yang ada serta kertas siasatan telah disemak oleh pihak pendakwa raya, izin pertuduhan telah diberikan terhadap suspek utama dan pihak polis telah membawanya ke Mahkamah Sepang untuk dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Kesuksaan kerana membunuh seorang ketua jururawat Hospital Serdang, Siti Kharina di sebuah unit kondominium, Tower 1, 3rd Avenue, Cyberjaya Kondominium di antara jam 12.41 pagi 9 Mei 2019 hingga pukul 2.30 petang 15 Mei 2019 dan boleh dihukum gantung sampai mati jika sabit kesalahan. Oleh kerana kes adalah melibatkan hukuman bunuh, kes dipindahkan ke Mahkamah Tinggi di Shah Alam. Bagi kes ini, 2 orang suspek yang pada mulanya ditahan telah dibebaskan dengan bon jaminan mahkamah dan perlu menjadi saksi pendakwaan. Suspek utama difahamkan telah datang ke Malaysia pada awal Januari 2019 manakala mangsa Siti Kharina adalah seorang ketua jururawat yang bertugas di Hospital Serdang sejak 2015 lagi. Pada 16 Julai 2020, ketika di dalam perbicaraan di Mahkamah Tinggi Shah Alam, tertuduh menafikan bahawa dia yang membunuh mangsa, namun pihak pendakwaan percaya membuktikan bahawa tertuduh adalah orang terakhir yang dilihat bersama mangsa berdasarkan rekod CCTV di kondominium tersebut. Berdasarkan sampel kesan darah yang diambil oleh unit forensik PDRM di tempat kejadian juga mempunyai DNA milik tertuduh. Bukti DNA milik tertuduh tersebut merupakan eksibit penting di dalam kes ini yang tidak boleh dinafikan olehnya. Tambahan lagi, saksi polis menyatakan sewaktu di proses penahanan tertuduh, dia ada membuat cubaan melarikan diri. Kesemua fakta dan eksibit diguna pakai oleh pihak pendakwaan bagi membuktikan tertuduh bersalah membunuh mangsa. Yang menjadi misteri sehingga kini adalah rakan dan ahli keluarga mangsa tidak mengetahui bahawa mangsa ada menyewa di kondominium di mana lokasi mayat ditemui, sedangkan pemilik unit kondominium mempunyai dokumen sewaan yang mengesahkan mangsa ada menyewa rumah tersebut sejak Januari 2019. Bagi kes ini juga, pemilik unit kondominium tersebut merupakan salah seorang saksi pendakwaan. Menurut seorang pegawai keselamatan yang berusia 47 tahun yang turut menjadi saksi pendakwaan bagi kes ini, dia memang mengenali mangsa kerana boleh dikatakan beliau kerap membuka pintu pagar untuk laluan mangsa setiap hari. Pengawal keselamatan tersebut juga mengetahui mangsa tinggal berseorang kerana suami dan anak-anak mangsa berada di Negeri Sembilan. Namun begitu, pegawai keselamatan tersebut juga menyatakan di mahkamah bahawa dia pernah melihat mangsa masuk ke dalam kawasan kondominium tersebut bersama seorang lelaki warga asing, tetapi dia tidak pasti sama ada mereka tinggal sebumbung atau tidak. Menurut keterangan pihak siasatan di dalam Mahkamah Tinggi Shah Alam, hasil siasatan mereka di dalam kes ini mendapati mangsa itu Siti Kharina dan tertuduh Gilbert mengenali satu sama lain sejak beberapa tahun yang lalu. Mereka dikatakan berkenalan melalui media sosial dan kemudian berjumpa pada awal tahun 2019. Di dalam keterangan pihak siasatan juga, adalah didapati Gilbert itu tertuduh tinggal secara haram di Malaysia semasa tangkapan dibuat kerana permit yang telah tamat tempoh. Keterangan dari pihak siasatan juga menyatakan bahawa hasil siasatan mendapati tertuduh dan mangsa tinggal serumah di kondominium tersebut sejak Januari 2019. Tertuduh juga didapati mempunyai akses ke unit kondominium yang disewa oleh mangsa itu.
Pada 4 Ogos 2019, Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam telah memutuskan tertuduh disabitkan bersalah membunuh Siti Harina dan dijatuhkan hukuman gantung sampai mati. Hakim menjatuhkan hukuman setelah mendapati pihak pembelaan telah gagal menimbulkan keraguan munasabah terhadap kes pendakwaan. Hakim juga menyatakan keterangan tertuduh bahawa dia telah meninggalkan kondominium tersebut pada 8 Mei 2019 bercanggah dengan bukti rakaman CCTV yang merakam kelibat tertuduh pada keesokan harinya, dan Hakim menanggap kenyataan tertuduh adalah penafian semata-mata. Sewaktu keputusan kes dibacakan oleh Hakim, Gilbert yang pada masa tersebut berpakaian lokap penjara dilihat tertunduk menangis di kandang tertuduh. Mahkamah kemudian membenarkan penangguhan hukuman sehingga selesai keputusan rayuan pihak pembelaan di Mahkamah Rayuan. Semoga arwah Siti Harina ditempatkan di kalangan orang yang beriman dan semoga pembunuh mendapat balasan yang setimpal di dunia ini. Terima kasih kerana melihat video ini dan jangan lupa like dan subscribe.